Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Cikgu ucapkan kepada semua pelajar-pelajar, cikgu harapkan agar pelajar-pelajar berada dalam keadaan sihat walafiat. Bertemu kita lagi dalam sesi PDPR tahun 2021. Saya Cikgu Roy. Hari ini kita akan membincangkan tajuk yang bertajuk Penghalang Jalan Raya Beroda untuk Bahasa Melayu tahun 5. Tajuk kita hari ini boleh dirujuk di muka surat 133 buku teks di bawah unit 18, inovasi bertambah mutu. Tajuk kita Penghadang Jalan Raya Beroda. Untuk standard kandungan dan standard pembelajaran, standard kandungan kita adalah pada 1.3, bercerita dan menceritakan perkara yang didengar, ditonton dan dibaca dengan sebutan dan intonasi yang betul. Manakala standard pembelajaran kita adalah pada 1.3.2, menceritakan sesuatu perkara yang didengar, ditonton dan dibaca dengan sebutan yang betul dan intonasi serta gaya yang sesuai. Baiklah, untuk kriteria kejayaan kita pula, di akhir sesi pembelajaran, murid-murid akan dapat melengkapkan dialog menggunakan maklumat yang diperolehi dari bahan yang diberikan. Yang pertama, yang kedua, menyampaikan cerita berkenaan suatu perkara yang didengar, ditonton dan dibaca dengan sebutan yang betul dan intonasi serta gaya yang sesuai. Di sini murid-murid ada sedikit kesilapan ejaan, berkenaan. Baiklah murid-murid, sebelum tu sila tonton video yang cikgu akan berikan kemudian untuk mendapatkan sedikit gambaran tentang apa yang ingin cikgu sampaikan. Baiklah, adakah murid-murid faham tentang apa yang disampaikan melalui video itu? Video itu menyampaikan informasi berkenaan tentang penghadang jalan raya beroda. Penghadang jalan raya beroda merupakan inovasi terkini yang diperkenalkan bertujuan untuk mengurangkan impak kemalangan. Penghadang jalan ini diletakkan di lengkungan jalan dan ia merupakan sebuah teknologi inovasi yang berasal daripada Korea Selatan. Okey, ini berpandukan buku teks dan juga video yang telah murid-murid tonton. Ada penghadang jalan raya beroda ni ada beberapa kelebihan. Yang ini kena faham dulu sebelum kita nak melengkapkan dialog. Kita kena tahu apa yang kita baca dan apa yang kita tengok. Okey, kelebihan yang pertama, silinder beroda pada penghadang ini, ia akan menggantikan tenaga impak, tenaga pelanggaran yang datang daripada kenderaan ke penghadang kepada tenaga putaran. Ini seterusnya akan mengubah trajektori, maksudnya mengubah arah haluan kenderaan tersebut. Kelebihan yang kedua, tiup keluli dan silinder plastik mudah lentur. Silinder plastik yang berwarna kuning tu pada roda direka bentuk agar dapat menyerap hentaman. Maksudnya ia tidak memberikan tindak balas kehadapan terhadap pelanggaran tetapi menyerap daya hentaman itu. Apabila daya hentaman itu diserap, ia akan mengurangkan impak kemalangan, impak pelanggaran. Baiklah, kelebihan yang ketiga, murid-murid boleh rujuk muka surat 133 bahagian atas carta.
Kelebihan ketiga bagi sistem penghadang jalan raya ini ialah kerangka atas dan bawah beroda. Dan murid-murid boleh rujuk pada gambar tu, kerangka atas dan bawah beroda. Ini mengelakkan kenderaan terbabas keluar apabila merempuh penghadang ini. Itu adalah salah satu kelebihan penghadang jalan raya beroda. Seterusnya, kelebihan yang keempat, penghadang ini memberi kesan pantulan cahaya pada waktu malam. Kesan pantulan ini datang daripada silinder yang mempunyai kelebihan pantulan, dan apabila disuduh oleh kenderaan pada waktu malam, cahaya yang diberikan adalah lebih terang. Itu adalah 4 kelebihan daripada penghadang jalan raya beroda ini. Baiklah, secara kesimpulannya 4 kelebihan tu cikgu boleh rumuskan macam ni, seperti ini. Kelebihan sistem ini adalah yang pertama, tukar. Ia menukarkan tenaga impak pelanggaran kepada tenaga putaran. Yang kedua, serap. Sistem ini, penghadang ini menyerap hentaman. Yang ketiga, elak. Ia dapat mengelakkan kenderaan daripada terbabas keluar dari jalan raya. Dan yang keempat, terang. Ia memantulkan cahaya jalan yang kelihatan lebih terang pada waktu malam. Jadi sekarang murid-murid faham macam mana kita nak terjemah gambar grafik yang ditunjukkan tersebut. Baiklah, seterusnya, aktiviti yang kedua, kita akan cuba untuk melengkapkan dialog. Kita dah faham bahan grafik yang diberikan dengan bantuan video. Sekarang kita cuba untuk memahami, untuk melengkapkan dialog. Dialog ini berlaku antara Farisha dan ayahnya, di mana sedang Farisha asyik menonton dokumentari berkenaan tentang sistem penghadang jalan raya beroda ini. Ayah Farisha masuk ke bilik dan berbual dengan dia. Perbualan ni murid-murid boleh lihat juga di muka surat 133 buku teks dialognya. Dan aktiviti kita seterusnya adalah untuk melengkapkan dialog tersebut. Murid-murid dah bersedia? Bagi kita tengok bahagian yang pertama, bahagian atas kedua-dua. Okey, ayah Farisha bertanya, "Farisha, apakah yang sedang kamu tonton dan baca itu?" Ayah Farisha bertanya. Manakala Farisha menjawab, "Saya menonton dan membaca." Kita kena lengkapkan. Okey, murid-murid boleh rujuk muka surat itu dari bahagian atas sampailah ke tengah. Ingat, di bahagian atas pun telah dinyatakan apa yang sedang Farisha lakukan, di mana dalam buku teks dinyatakan Farisha sedang menonton dokumentari dalam buku teks. Dan ini kita kena lengkapkan. Saya sedang menonton dan membaca tentang apa, tonton apa. Ya, di situ ada sikit gambaran. Jawapan cikgu. Jawapan cikgu tak semestinya betul. Murid-murid boleh memberikan jawapan yang berlainan daripada apa yang dinyatakan oleh cikgu. Contoh jawapan cikgu, saya sedang menonton dan membaca berkenaan dokumentari tentang inovasi terkini penghadang jalan raya, iaitu penghadang jalan raya beroda. Ini jawapan cikgu. Murid-murid tidak salah jika memiliki jawapan yang berlainan. Baiklah, kita pergi bahagian kedua. Ayah Farisha bertanya semula, "Cuba ceritakan keistimewaan inovasi penghadang jalan raya beroda." Ayah Farisha ingin Farisha ceritakan apa kelebihan inovasi penghadang jalan raya beroda. Farisha pun menjawab, "Oh, sangat menarik inovasinya, ayah. Antara keistimewaannya." Okey, murid-murid boleh lihat. Okey, keistimewaan bagi inovasi penghadang jalan raya ini telah dinyatakan dalam bahan berbentuk grafik. Cuma berkemungkinan bagi cikgu lah, pada pendapat cikgu, jawapan itu terlalu panjang kalau kita ambil semua sepenuhnya. Jadi kita cuba ringkaskan jawapan tersebut berdasarkan pemahaman kita terhadap bahan grafik. Ini contoh jawapan cikgu. "Oh, sangat menarik inovasinya, ayah. Antara keistimewaannya ialah penghadang ini mampu menggantikan tenaga impak kepada tenaga putaran. 1. Dapat menyerat hentaman. 2. Serta mampu mengelakkan kenderaan dari terbabas. 3. Ia juga mempunyai kesan pantulan cahaya yang lebih terang pada waktu malam. Yang keempat." Jadi ada
dapat idea, cikgu masukkan dalam. Murid-murid boleh memberikan jawapan berlainan berdasarkan idea, tapi cadangan cikgu kita gunakan bahan grafik yang telah diberikan. Susunan ayat, struktur ayat, murid-murid boleh olah mengikut kreativiti dan kemampuan masing-masing. Baiklah, bahagian terakhir pada dialog ini, Ayah Farisha bertanya lagi sekali. Wah, banyak keistimewaannya. Betul dapat. Mengapakah inovasi itu perlu diperkenalkan? Inovasi itu perlu diperkenalkan supaya, okey, jawapan yang ini, jawapan yang dinyatakan oleh Farisha ini banyak bergantung kepada pemahaman murid pada fungsi ataupun tujuan kenapa inovasi penghadang jalan raya beroda ini perlu diperkenalkan. Kita telah ada jalan penghadang jalan raya biasa, jalan penghadang jalan raya besi itu. Tapi kenapa dinyatakan sistem penghadang jalan raya beroda ni lagi baik? Itu bergantung pada pemahaman murid. Kalau mengikut cikgu, cikgu sentuh tentang dua bahagian, iaitu yang pertama kesan kemalangan pada manusia yang terlibat, dan yang kedua dari segi kos. Kalau cikgu sentuh sebab dinyatakan di situ tujuan utama tujuan utama sistem inovasi ini diwujudkan adalah untuk mengurangkan impak kemalangan. Impak kemalangan seperti mana yang kita tahu, jika terlalu berat, terlalu besar, terlalu kuat, boleh menyebabkan kematian, dan apatah lagi jika ia melibatkan kenderaan yang akan melanggar penghadang. Tetapi dengan sistem ini ia menghalang kenderaan itu dari mengalami kerosakan yang lebih teruk, ataupun mengelakkan mangsa yang terlibat dengan kemalangan itu mendapat kecederaan yang lebih teruk. Jadi kita sentuh di dua bahagian. Jawapan cikgu, inovasi itu perlu diperkenalkan supaya kita dapat mengurangkan kadar kemalangan maut di negara kita. Satu. Selain itu, ia juga dapat menjimatkan kos pengurusan kenderaan dan jalan selepas kemalangan. Maksudnya, kenderaan tidak rosak teruk, jalan pun tidak rosak teruk. Jadi, kos penyelenggaraan ataupun pemulihan kawasan itu tidak akan mengambil masa yang lama. Jadi, ia akan menjimatkan banyak kos. Murid-murid boleh letakkan jawapan mengikut idea masing-masing. Gunakan teknik pemahaman idea tersurat dan tersirat yang pernah kita pelajari sebelum ini. Baiklah murid-murid, bila kita dah lengkapkan dialog, sekarang masanya untuk kita bercerita atau menyampaikan maklumat. Bercerita, sepatutnya aktiviti bercerita melibatkan dua pihak, sebab dalam dialog ni pun kita dah ditetapkan dengan dua pihak, satu menjadi ayah kepada Farisha, satu lagi menjadi Farisha. Murid-murid boleh menyampaikan dialog ini, cuba menggunakan dialog untuk bercerita di rumah, minta mak atau ayah ataupun adik-beradik menjadi pasangan dialog. Sila rakamkan perbualan itu dan hantar kepada cikgu. Okey. Ni contoh yang cikgu boleh buat. Menyampaikan cerita Farisha dan ayah. Okey. Farisha, apakah yang kamu sedang tonton dan baca itu? Saya sedang menonton dan membaca berkenaan dokumentari tentang inovasi terkini penghadang jalan raya, iaitu penghadang jalan raya beroda. Cuba ceritakan keistimewaan inovasi penghadang jalan raya beroda. Oh, sangat menarik inovasinya, ayah. Antara keistimewaannya ialah penghadang ini mampu menggantikan tenaga impak kepada tenaga putaran, dapat menyerap hantaman serta mampu mengelakkan kenderaan dari terbabas. Ia juga mempunyai kesan pantulan cahaya yang lebih terang pada waktu malam. Wah, banyak keistimewaannya. Mengapakah inovasi itu perlu diperkenalkan? Inovasi itu perlu diperkenalkan supaya kita dapat mengurangkan kadar kemalangan maut di negara kita. Selain itu, ia juga dapat menjimatkan kos pengurusan kenderaan dan jalan selepas kemalangan. Macam mana? Boleh murid-murid buat?
Kalau boleh, cuba. Baiklah murid-murid, dengan berakhirnya contoh cerita, dialog cerita itu tadi, maka berakhirlah sesi kita pada hari ini. Terima kasih Cik ucapkan atas masa yang diluangkan, dan tahniah kerana masih bersemangat untuk belajar walaupun dalam situasi, dalam keadaan kita yang semakin bosanlah di rumah. Tapi sebagai manusia, kita perlu untuk menjalankan amanah dan tanggungjawab kita, bukan saja pada diri kita tapi juga pada masyarakat dan negara. Dan sehingga bertemu lagi, jaga diri elok dan terus berdoa agar keadaan hidup kita akan menjadi lebih baik pada hari esok. Jumpa lagi. Assalamualaikum.